Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Maka kerana dalil firman Allah Ta'ala ini dikata oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya yang dinamakan Nazam Jawharatut Tauhid, fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. InsyaAllah kita nak sambung ni. Pengarang nak mendatangkan syair daripada matan Jawharah Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Sama macam mana apa telah disebut oleh pengarang, yang dia adalah rumusan daripada kaedah nazar yang telah kita bincangkan. Itulah kaedah nak ma'rifah Allah Ta'ala ni, kaifiat dia nazar, bahasa telik, fikir dengan mana tengok apa yang ada pada makhluk, alam atas, alam bawah, pada diri kita. Kesempurnaan yang dijadikan pada alam atas, alam bawah kat kita ni menunjukkan mesti ada pencipta. Dan bila pencipta tu tentulah makhluk ialah makhluk tak cipta diri sendiri, tentulah ada pencipta, dan pencipta tu Allah. Dan itulah antara kesimpulan yang kita nak belajar, nak sebut, yang kita dah tengok tadi. Yang ni dia nak datangkan syair yang muafakat dengan apa perbentangan dia, dan sebenarnya dia ialah rumusan daripada Al-Quran hadis, kaifiat untuk nazar tu. Baik, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani ini, kata dia, fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Tilik olehmu kepada dirimu, kemudian daripada sudah menilik betul macam tu. Tilik olehmu kepada dirimu, yakni bicarakan olehmu dahulu kepada kejadian diri kamu, kerana dirimu itu yang terlebih hampir tempat menilik perintah Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Okay. Jadi prinsipnya sama, cuma dalam kitab ni kalau ikut dia suruh tengok diri sendiri dulu. Kita baca daripada Al-Quran lepas, yang diri sendiri itu disebut kemudian kan. Dia suruh tengok langit, bumi, betul? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ni dia tertib dengan apa yang sepatut munasabah untuk ditilik lebih dahulu dan lebih awal. Apa dia? Disuruh tilik diri kita dulu. Pasal kita lah makhluk yang paling dekat, untuk dengan kita lah jadi alat untuk dapat makrifat. Itu kot sikit bahasa-bahasa bersajak gitu kan. Lah ni saya passion itu, tak tahu pasal apa. Allahu Akbar. Kok kesan mengaji dulu. Saya mengaji barang Tok Guru memang terror je tu. Allah. Dia kaifiat dia ajar. Tapi dulu kok tak jadi, orang kata tak dari darah daging ni. Belakang ni pun selalu pun tak pernah fikir tu. Tapi lah ni bukan fikir pun, tapi dia nak pergi jadi tu. Nak cari cakap tu, nak jadi, nak cari uslub bahasa yang macam tu. Itu saya tak guna lagi. Jinas, tibak, muqabalah. Orang tak faham tu mengaji lain. Tadi ada saya sebut mura'atun nazir.
Allahu Akbar. Macam-macam lah itu. Tambah guna istifham, uslub istifham kan, amar, nahi, tamani, dia ada uslub dia dengan kaedah mubalaghah ni. Okey, situlah sikit apa saya nak sebut tadi ialah tengok kat diri kita dulu tu jalan untuk pasal dia ialah jalan Tuhan, dia ialah yang makhluk terdekat. Makhluk ni sebelum tengok hal lain, diri kita lah tengok dulu. Yang tu yang datang satu kata-kata para ulama kita, ada kata man arafa, ada yang kata ni perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Cuma arafa atau ma'rifah memang pertama ma'rifah. Apa kaifiat ma'rifah? Nazar. Jadi apa yang siapa nazar diri dia boleh kenal, dia boleh dapat ma'rifah taala. Apa kaifiat nazar? Tengok otak, macam mana otak ni boleh mengingat, boleh proses. Itulah kalau syarah satu-satu tu panjang. Tapi kaifiat nak kenal diri kita atas disiplin ulama kita dah ajar. Itu mesti ada sebut sekali lalu. Diri kita paling besar untuk kita pandang dengan tu boleh mengenal Allah. Pertama kali wujud. Pertama kali. Aku dulu kena sedar, aku dulu tak ada. Sebelum langit bumi apa tak ada, buh kita dulu. Kita ni asal tak ada. Bahkan masa kita ada pun banyak-banyak tengok langit bumi dah ada. Buh hak kita dulu. Kita ni asal tak ada. Tu boleh ada macam mana? Allah mungkin ada. Allah wajib ada, aku harus ada. Aku mungkin ada. Allah Zatul Qidam, aku hadis. Itulah antara memang kita duk bicara bab ni lah, nak mengenal Allah Ta'ala dari sudut bab zat. Zat Allah Ta'ala Qadim, zat kita hadis. Inilah dua perbezaan yang kena paling besar. Kena bila kita hadis nak faham Allah Ta'ala apa? Allah wajib wujud, ni aku, dialah yang wujudkan aku. Dan bila faham Allah Ta'ala wujudkan aku, hadirkan rasa syukur, alhamdulillah Allah jadi aku. Tu ulama kita ajar tu dulu. Itulah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau yang tu pun tak boleh, macam mana nak kenal benda lain? Kalau wujud pun tak boleh isbat, macam mana nak isbat yang lain, sifat Allah Ta'ala yang lain? Nak faham kuasa dia, nak faham ilmu dia, mana boleh? Nak faham wujud dia pun tak hadir wujud dia. Satu, kalau kita sebelum nak hadir hak lain, memang display dia bagi dapat wujud dulu. Satu, kita belajar sifat 20 orang, mula-mula belajar apa? Wujud dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ada pembahasan dia. Memang sini pun jumpa nanti. Yang ni pasal kita duk bicara ni, baru sekadar dia nak sebut ilmu nazar. Dia nak ajar nazar tu kan? Jadi asal saya nak sebut ialah ulama' dah buat kesimpulan kat kita ni, yang kita nak nazar kat diri kita apa dia? Wujud kita. Lepas tu nak faham apa? Wujud ni maksudnya zat kita ni daripada tak ada, Allah bagi ada. Jadi nazar tu nazar zat kita yang mumkinul wujud, jaizul wujud. Kita muhdas, kita hadis, baru. Allah lah bagi ada kita. Alhamdulillah. Nisbah rasa terima kasih tu, alhamdulillah. Berasa kita macam sendiri ada je, subhanallah, subhanallah. Istighfarlah banyak-banyak. Baik. Kemudian lepas tu dah zat kita yang asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada, dah faham wujud Allah Ta'ala. Nak tengok apa? Tengok diri kita dari sudut sifat Allah Ta'ala bagi jadi. Kalau ikut dengan apa juga kita dah belajar, dah selalu kita disebut sikit kudrat iradat itu, nisbah kehendak Allah Ta'ala. Boleh je dia nak bagi jadi kita batu, boleh je dia nak bagi kita kayu, jadi lembu, jadi kambing, bagi jadi jin, jadi malaikat, jadi langit, jadi bumi. Tak, dia bagi jadi kita manusia. Nisbah dia daripada dia. Terima syukur dia tak, muncullah jadi manusia. Kalau ikut dari segi kejadian, apa nak sebut, Allah Ta'ala bagi jadi kita apa pun tak apa, tapi dia jadi kita ni ahsan taqwim. Dia jadi kita sebaik-baik makhluk yang dia bagi jadi. Alhamdulillah. Lepas tu dia bagi kita boleh kenal lah Allah yang bagi aku hidup ni. Alhamdulillah. Jadi nak pandang wujud Allah Ta'ala, kenapa dia bagi kita hidup. Kalau ikut tertib tu, insyaAllah kita jumpa satu-satu. Apa dia? Dia bagi kita hidup. Dia bagi kita dah ada hidup ke hidup saja. Dia bagi otak. Dengan otak ni ada akal berfikir,
ada hati dan perasaan. Otak pula paling masalah, boleh fikir kenal Allah Ta'ala. Allah yang bagi akal kat aku, Allah bagi ilmu kat aku. Kalau dia tak bagi akal dah, tak berakai dah. Muncullah dia bagi kita akal, taklah jadi macam makhluk tak berakai, macam lembu kambing. Akal pula masuk berakai ni bukan saja ada akal boleh cari makan minum, tak. Ada akal boleh kenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini nazar kita, bab sifat. Dia bagi ilmu, dia bagi iradah, dia bagi kita minat nak mengaji, nak belajar. Dia jadi kita kehendak untuk apa? Nak pergi jauh-jauh, nak korban masa, korban tenaga, korban harta benda, apa? Untuk boleh capai maksud hidup kita untuk kenal Allah Ta'ala. Kemudian dia bagi kita kederat, sihat lagi, boleh berjalan lagi. Sakit lutut, sakit, ada yang mata tak apa nampak, rabun, kaki sakit, ada yang boleh sampai tempat mengaji. Betul? Siapa bagi ni? Allah pandang, dia bagi kudrat lah. Betul, dia bagi kita mendengar, dia bagi kita melihat, dia bagi kita berkata-kata. Inilah sifat yang disebut oleh ulama rumusan untuk kita pandang. Siapa bagi? Allah bagi. Dia bagi jadi zat kita, dia bagi sifat kita. Dia bagi sifat pula, lepas tu semua sifat dia bagi ni dizahirkan dengan satu istilah quwwah. Dia bagi kita quwwah. Quwwah apa? Dengan quwwah ni boleh lihat, quwwah ni boleh mendengar, quwwah ni boleh bercakap, quwwah ni boleh berfikir, quwwah ni boleh bergerak, quwwah ni ada kehendak, quwwah ni ada perasaan. Istilah rumusan semua sifat tu quwwah. Yang quwwah ni dia adalah satu daya Allah Ta'ala bagi ke kita, dan kita akan bertindak. Kalau kata walaupun nama quwwah penglihatan, bersama penglihatan ni dia akan terjalin dengan pendengaran, dengan akal, dengan nyawa, dengan kehendak, dengan hati, dengan ilmu, dengan perasaan. Gih sekali. Istilah dia yang ni dipanggil quwwah. Siapa bagi? Allah bagi. Prinsip dia la quwwata illa billah. Lepas tu dia bagi kita kuah ni, boleh kita masak, boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, macam-macam. Tu boleh kerja, dapat duit, boleh rumah, boleh kereta. Ni dia bagi apa pula? Dengan sebab dia bagi kuah, kita boleh kerja, boleh dapat milik, ada duit, ada harta benda, ada hartanah, kenderaan. Kalau tak pun sewa, tak betul, ada isteri, anak. Ni semua apa? Siapa lagi milik? Allah lagi milik dah. Tengok patut keempat lah. Tauhid kita nak berjalan kat situ lah. Mudah-mudahan mudah yang kita semua tu. Pasal memang kita hidup nak bagi arafa nafsahu, arafa diri kita ni kan, zat kita, sifat kita, daya upaya kuah yang Allah Ta'ala beri milik kita, yang semua ni anugerah daripada Allah Ta'ala belaka. Baru faham siapa bagi? Allah bagi. Kita ni bukan ilah, Allah lah ilah. Ada pelajarannya satu-satu tu. Semua yang tu atas rumusan tu yang disuruh telik diri kamu siapa? Kerana diri kamu itulah terlebih hampir tempat menilik perintah Allah Ta'ala daripada yang lain. Sebelum afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, apa lagi dia sebut tu, sanurihim ayatina fil afaq, sebelum kulinzuru madza fis samawati wal ard, tengok dalam dulu wa fi anfusikum. Itulah dia nak buat rumusan. Rumusan ni siapa buat? Ulama buat. Pasal antara nak tengok hak jauh dengan hak dekat, tengok hak dekat dulu. Dan paling dekat diri kita, paling dekat dengan kita, diri kita. Dan diri kita nak tengok mana? Wujud kita. Itulah. Pasal apa wujud? Tengok zat kita. Zat kita tu nak pandang tahu mana? Tak macam mana zat aku boleh ada. Itu wujud kita tu. Ya. Kemudian maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang rendah, iaitu betul tak baca langkah tu. Kemudian daripada sudah menilik kepada kejadian dirimu itu, maka pindahkanlah engkau bagi menilik alam yang tinggi. Untuk baru tengok alam atas. Alam atas tu matahari. Tu saya tengok banyaklah pening kepala. Tu. Boleh tengok matahari. Pasal matahari ialah yang siang matahari golibnya memang ada awan apa satu hal. Kata ni, tengok matahari nak apa? Matahari macam mana dia boleh terbakar? Dan tu tilik tu.
Tak habis-habis bakaran dia sampai sekarang berjalan dengan konsistennya. Maksudnya taklah jadi kepanasan melampau, taklah sampai dia lembab tu sampai kita sejuk gedi dah baru menyala pula. Tak, orang tak jadi gitu. Siapa sediakan matahari untuk kita ni? Allah. Arafa-arafahu. Kena orang Taala. Saya saja nak sebut satu lah. Saya pun bukan rajin ingat tengok macam-macam kan. Tengok macam-macam sangat. Saya mengaji dulu teringat Tugu cerita apa, dia kata jangan jadi macam kera tangkap belalang. Saya kalau biasa ngajak anak-anak murid saya, dia kena ingat cerita ni. Tak bisa cerita tak bisa dengar. Duk luar ni jarang cerita. Pondok budak kena ingat lah. Dia apa? Kera tangkap belalang. Kera tu. Kera ni antara minat dia belalang. Anak ayam pun dia makan, telok pun rebut. Cikgu Azmi kita tak ada. Dia kata berebut dengan kera. Kera kan monyet. Kera dengan kera. Saya kera monyet pun tak pernah kena. Dia cerita saya sikit. Beruk kena. Apa saya nak sebut ni? Berebut telur ayam dengan kera. Kera ni dapat telur ayam, dapatkan dia, nyamun dulu, kepung tutup bagi tak masuk, baru boleh makan telur ayam. Baru boleh makan telur itik. Kalau tak, sapu kat kera dulu. Kita boleh makan telur itik ni. Tak cukup ada orang tambah lah. Cerita lain lah tu. Ada tukang masak lah telur itik. La ilaha illallah. Tak nak fikir telur itik ni. Jalan tauhid ni banyak. Tak boleh sebab saya sebut lah. Kita kena bodoh kita. Allah. Kalau memang boleh fikir itu memang masya-Allah. Boleh meleleh air mata. Meleleh air mata apa? Tu kena nikmat dia bagi banyak. Tambah pula makan banyak. Balas tu tak ada. Balas pun bukan balas tu seperti yang kena sembahyang 2 rakaat. Contoh kan. Boleh buat baguslah. Balas tu nisbah kita orang beriman ni bagi kenai Allah yang bagi. Tu fardu yang Allah Taala wajib atas kita ni sembahyang 5 waktu Yang lain tu apa? Iktiraf dia. Tu hantar sembahyang sunat duha ke berdosa. Tapi masalah tu mana? Iman kat dia tu tak ada. Alhamdulillah. Pasal yang dia minta kat kita apa? Kenai dia. Yang dia minta kenai dia. Orang yang dah lajak kenai ni memang dia akan boleh macam-macam baca Quran, sembahyang tak berhenti-berhenti. Dia hanya tak sembahyang ni bila lepas subuh nak pergi terbit matahari segala. Yang tu memang waktu haram sembahyang. Masa itulah dia wirid baca Quran. Dah tak boleh sembahyang. Lepas pada waktu yang boleh masuk waktu duha ni macam mana? Solat. Dia ingat Allah Taala adalah solat. Solat. Tu yang ada kita belajar, ada sunat, ada waktu, ada sunat mutlak. Okey. Sunat mutlak ni mana? Yang sunat bukan ada sebab, bukan ada kerana apa-apa. Aku solat kerana Allah Taala, usolli, Allahu akbar. Allahu akbar. Habis tu usolli. Bukan duha. Duha ni ada waktu. Itu masjid ada sebab, wuduk ada sebab. Ni apa? Tak ada sebab apa. Usolli ya. Allah tu memang kita yang tak mampu lagi teratur macam mana? 5 waktu kena jaga. Waktu yang nak dapat kita duk belajar ni nak apa? Kenal Allah. Apa? Iktiraf dia. Apa dia? Allah bagi aku. Allah bagi aku. Alhamdulillah. Belajar hidup dengan hati kat situ. Yang tu memang dituntut kita untuk liya'rifun. Untuk kita kenal dia. Perintah dia untuk uzkurullah zikran katsira. Ingatlah Allah Taala banyak-banyak. Maksud ingat tu apa? Idrak dia, nazar dia. Itulah. Allah. Baik, yang tu alamatah. Tu tengok matahari tu pada anda. Lagi mana dia? Kemudian daripada sudah menilik pada kejadian dirimu. Kemudian maka berpindahlah engkau bagi menilik alam yang rendah, iaitu bumi. Kau tahu tak bumi? Bumi ni tengok apa? Tengok bumi padahal lah. Tengok tanah lah. Apa dia? Aku asal daripada tanah.
Apa tanah? Nabi asal kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam mana tanah? Tengok ni asal kejadian aku. La ilaha illallah. Tanah boleh jadi aku. La ilaha. Tanah boleh jadi aku. La ilaha illallah. Tanah boleh jadi aku. La ilaha illallah. Memang boleh zikir. Memang boleh zikir. Memang boleh zikir. Nak tengok banyak lagi susah. Tengok apa? Sawit, tengok. Arwah Fatih dah apa? Jauh perjalanan, luas pemandangan. Sambung. Tak bisa ingat. Banyak keinginan. Bukan dapat tauhid. Nak pergi melancong sana, nak pergi melancong sini, makan angin sana, makan angin sini. Itu melancong. Sekarang tak payah melancong itu, buka Shopee lah. Yang ni teringin. Sorry lah, saya sebut lah, saya pun buka Shopee tak. Baru yang buka Shopee ni. Dah cerita apa ni? Jauh perjalanan, luas pemandangan. Anda tambah satu lagi? Banyak keinginan. Jadi macam mana tak nak banyak keinginan? Tengok bumi dah. Saya tanah, balik tanah. Allah yang bagi jadi hang daripada tanah. Aku daripada tanah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni kaifiat untuk guru ajar. Masing-masing lain guru lain. Saya pasal ngaji ada guru ajar itu saya sebut tu lah. Saya dulu pun bukan rajin gaji dah. Malah. Malah buat tak tahu. Dapat tu rasa macam wah hebat. Bodoh banyak. Tak pakai. Dia istilah macam mana? Duit ada juta-juta dalam poket. Contohlah yang tak ada pun dalam poket juta-juta tu. Kalau ada bukan macam ni lah kita punya. Tu. Di sebelah juta tu apa? Benda banyak. Kita pakai. Duit ada juta-juta dalam poket. Tak pakai. Simpan dalam peti. Punya buruk tu lah. Mesti baik tak makan aneh-aneh. Bila pakai tu baru mai balik. Itu ilmu dia hidup dengan amal. Dan amal ni amal apa kita macam ni? Inilah amal iman. Amal nazar. Amal nazar ni paling mahal dalam hidup kita. Amal solat pun, solat tak ada nazar, solat tak ada apa, kosong. Ya betul kan? Amal yang menyebabkan mahal kita ni amal iman ni. Bukanlah maksudnya tak payah amal semayang siapa dia ajak itu. Itu pokok batin, batilah, palsu. Ahli makrifat palsu, merepek, meripu, itulah bahasa dia. Sesat. Siapa? Sampai duk rasa duk alam makrifat, sampai tak buat syariat. Nak isi tak mau kulit. Isi tak ada kulit tu ti. Saya ngaji tu betul ayat Tok Guru kan tu. Apa dia benda yang ada isi tak ada kulit? Apa? Semua ada kulit. Kita beli apa-apa ada kotak. Semua ada kotak. Buah pun ada bungkus. Badan kita ada kulit. Betul? Apa benda yang isi tak ada kulit? Tai lah. Buah ada kulit. Senipi-nipi buah semua ada kulit. Buah apa? Apple ada kulit. Buah janggut ada kulit. Apa benda yang isi tak ada kulit? Tai lah. Tai mana ada kulit? Jadi maksudnya siapa duk faham tak nak isi, tak nak kulit, hanya ambil isi, tai. Nak bagi faham itu, bagi mudah faham. Ada Tok Guru sebut lagi, tu saya tak mahu sebut, malu satu lagi tu. Tapi ada orang biasa dengar, nanti sembang lain nak tahu. Dia tu lagi kasar dengar. Kita dengar, bodoh lah. Ni pasal masuk live ni, saya segar lagi nak sebut. Tak masuk tu, saya sebut lah. Tak ada kulit kat tu kan. Ada orang boleh senyum tu, kira tu cukup. Yang tu tak payah syarah apa, orang cepat faham. Tak faham tu yang lain. Apa cerita ni? Keedah kita nak tengok alam bawah lah. Jadi alam bawah tengok apa? Tengok bumi. Tengok bumi apa? Ni asal kejadian aku. La ilaha illallah. Allah bagi jadi aku daripada tanah ni. Macam mana tanah boleh jadi aku? Tu saya fikir beriman lah. Kalau nak fikir, kalau tak boleh, ulama ajar agak fikir. Daripada tanah tumbuh pokok. Tak payah hurai lah pokoknya macam mana. Padi, gandum, semua pada tanah. Daripada tanah ni nanti yang menjadi kita ni, macam mana boleh jadi kita?
jadi pokok. Di pokok ni pula nanti ada binatang yang makan pokok kan. Benda tu binatang ni boleh membesar. Binatang ni ada binatang makan binatang. Semua hasil dia adalah daripada bumi. Tumbuhan daripada bumi, binatang pun nak membesar daripada tanah ke, daripada bumi ke. Cuma dia taklah daripada tanah terus jadi kita. Daripada tumbuhan, benda-benda tumbuhan dan haiwan makan, jadi dihadamkan jadi darah. Daripada darah jadi mani. Daripada mani nutfah, alaqah, mudghah. Ni kita. Kecil-kecil besar. Ni kita. With process, by process. Allah Ta'ala tak hajat pada proses. Yang tu jadi kita. Dia bagi jadi gitu ya. Kalau tak ada pun iman dia. Tengok tanah, daripada tanah aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia boleh bagi jadi kita kun fayakun. Tapi bukan menyentuh pentadbiran Allah Ta'ala. Dia tak buat dengan kun fayakun. Dia buat dengan sabab. Khalqan min ba'di khalqin. Satu kejadian lepas satu kejadian. Ni kita. Daripada tanah Allah Ta'ala jadikan aku. La ilaha illallah. Takjubnya. Hebatnya Allah Ta'ala. Kita kayu nak potong, nak buat kursi meja tak boleh. Gaji pun lurus siap lah. Gaji herat juga. Tu pun tak boleh. Tu pun tak boleh betul. Macam mana Allah Ta'ala boleh tukar benda tak menyawa, pasyak, batu, tanah, jadi kita boleh menyawa. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau macam ni kita dah buat kerja ahli tauhid dua hari ni jadi ahli tauhid, jadi wali terus. Mustahil ke? Tak. Cuma tu lah. Bukan senang nak lawan nafsu tu. Kalau dia buat tu pula tu bukan boleh sehari ya. Kalau tak hari ni jadi wali, esok jadi kuali. Sikit bahasa itu. Boleh ke jadi ke? Boleh. Mudah-mudahan tak bagi kita istiqamah tu. Ngaji tu. Itulah nak lajak cepat-cepat pun jaga pasal dia main jemu. Macam-macam pasal musuh kita banyak. Syaitan ada, iblis ada, nafsu. Musuh paling dekat yang kita nafsu lah. Dan nafsu tu kita sendiri. Dia main jemu, dia main cemuh. Mula-mula tengah syok baru duduk ngaji, baru buka tengok live, baru pelajar tengok kitab, tak apalah. Wih, sonok. Baru apa hari? Kena 2 minggu, lengoh. Ke lutong. Padan dah ngaji 5 muka. Banyak dah ahli tauhid dah aku kenal dah ni. Kena ulama kita sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tak ada apa lagi. Banyak benda lagi. Tu nak minta apa? Yang tu isyarat Rasulullah. Ada sahabat minta tanya Rasulullah, apa amalan aku nak buat ni? Kata Rasulullah, qul amantu billahi thumma istaqim. Sebut, mengakulah aku beriman dengan Allah. Memang Allah bagi jadi kita daripada tanah dia bagi jadi. Allah bagi jadi aku. Lepas tu thumma istaqim, istiqamah dengan akidah iman tu. Kita yang susah ni istiqamah. Kalau memang boleh istiqamah, masya-Allah. Mudah Allah Taala bagi kita istiqamah tu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu sebut dalam matan jahrah. Lepas tu dah tengok diri kita, tengok alam atas, tengok alam bawah, dapat apa? Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Artinya engkau dapatlah dengan menilik sekalian itu akan perbuatan tukang yang indah-indah perbuatannya. Jadi kita akan dapati creator yang create langit, diri kita ni, bumi ni, langit ni, macam mana? Perbuatannya cukup indah, cantik. Quran mention kat kita pun tak kerti ni, tapi orang Taala kata ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu takkan dapat lihat daripada penciptaan Allah Ar-Rahman ni min tafawut, daripada apa-apa yang tak seimbang, yang unbalance kan. Pasal Allah Ta'ala jadikan semua balance. Gajah badan dia besar, kaki dia besar. Kenapa dia ada hidung panjang gitu, telinga dia besar, kulit dia berkedut? Oh, masya-Allah. Semua ada sebab dia. Cuba
Nak kritik apa tengok ngejah. Buat di hidung ni panjang sangat itu ada ke? Mana? Tak nak kritik tu. Kenapa burung pelatuk ni hidung ni mulut dia boleh tutup berlubang? Kenapa ayam macam ayam? Kenapa itik macam itik? Macam mana? Tak. Kita tengok tu perfect. No complain. Tengok durian. No complain tu. Tambah kalau kita telik tu macam mana? Kenapa durian berduri? Kenapa nyok tak ada duri? Sedangkan duduk di tempat tinggi. Pasal apa? Fungsi saja nak sebut tantilik tu lah. Yang kata sunaan badian kami ni. Durian pasal apa dia berduri? Pasal duri tu fungsi dia untuk nyah hentakan. Satu durian kalau jatuh macam mana dia? Pasal apa dia boleh bunyi tu? Dia istilahnya itulah istilahnya fungsi duri tu untuk nyah hentakan. Tuan-tuan kalau tak faham ni, tak faham saya nak suruh apa tuan memanah kan. Saya memanah lama tak manah ni, tak dan. Memanah PKP pun dia tak pergi memanah. Kedak saya nak manah kan? Apa saya nak cerita ni? Khasnya memanah ni, saya tak mau cerita yang tradisional. Saya tak mau cerita yang recurve. Saya nak cerita yang compound bow tu, yang ada tu. Tu compound bow. Yang tu power tu. Tarik mula-mula ketat sampai satu tempat dia akan release. Tu. Dia boleh less 80%. Kalau recurve tradisional, tarik makin tarik gitu. Baik, bila dia punya fungsi macam tu, lagi apa? Dia ada alat dekat dia nanti untuk nyah hentakan. Saya nak cerita nyah hentakan tu. Bila dia punya riser dia tu, kita tarik tu, dia ada getah, ada rubber getah dekat dia tu. Kita tengok lah macam bodoh tapi fungsi dia untuk apa? Apa dia panggil? Nak serap untuk ambil hentakan tu. Dia nak absorb hentakan tu kan. Benda yang pelanting kan, dia boleh steady dia. Dia tak patah, tak. Jadi antaranya dia bergetah. Sampai kan kita tengok panah, kalau kita tak faham teori-teori hentakan getaran ni, kita tengok panah, saya cerita recurve tu dah lah kan. Tengok nak panah, betul? Hak panjang lah, hak V belakang lah, buat mendatang mau menyemak ya. Hang tak kerti, hang tak duduk tempat tu, hang tak tahu lah. Bila pegang tu, cuba tak ada tu, gegar ni. Bila ada tu, rasa kosong ni, relax. Pula tu ada tu dia panggil apa? Stabilize. Ni compound lah kan. Saya pakai ni, saya tak pakai yang ni kan. Tak faham betul lah. Dengar kan? Saya nak cerita apa? Nyah hentakan. Getah yang ada tu tengok macam bodoh tapi kalau buang getah tu, saya nak cerita prinsip tu. Orang baru tahu Allah Ta'ala buat durian, teknologi nyah hentakan tu ada lah. Masya Allah. Hanya menggunakan prinsip duri. Dia kena ujung tu, dia bawa dalam body dia. Pula tu kenapa durian berpangsa-pangsa? Kenapa? Sama juga fungsi dia nyah hentakan. Satu jatuh walaupun tinggi mana pokok durian, buka macam mana? Kucing tidur. Itu istilah kan. Kucing tidur. Kalau buah tembikai itu tak makan tembikai lah kita. Lagi nyah hentakan apa? Tengok buahnya, kulit dia jatuh macam mana buahnya, sama tak? Prinsip lain pula, bukan guna duri. Apa? Sabut, dia ada kulit luar, sabut, tempurung, isi. Tu kena ada kulit, baru ada isi. Kalau nyok saja macam mana? Tak makan nyok lah kita. Dah lah tak makan nyok, basi lah tu. Satu orang ada isi saja, tak ada kulit, basi.
Santan saja pagi perah, petang masih. Tapi kalau ada kulit, setahun boleh simpan. Bukan saja setahun, tanam tumbuh. Pasal apa? Kulit. Bisa ada kulit. Sikit tu sambil-sambil puak tu orang sikit heran kan. Apa nak sebut ni? Allah Ta'ala bagi jadi macam tu. Ingat saya, yang ni perkataan ni, ingat masa Al-Barun tunggu Haji Mat Saman Keti. Saya dengan arwah Patih Tok Guru ni rapat. Arwah Tok Guru pun dulu ambil antara jalan-jalan untuk ibadat tarikat ni, ambil daripada dia. Pernah sekali kenduri anak dia yang sulung tu panggil Al-Barun Tok Guru Haji Mat Saman Keti ni ceramah buat kami di pondok. Di ceramah tu lah dia jemput mai mengaji, dia Saidan pergi mengaji kat dia sebulan. Tapi dalam ceramah tu dia ceramah ni umur banyak tapi cakap macam orang muda. Memang ahli pidato lah pasal dia. Dia imam paduka tuan lah. Dulu lah masa jawatan dia pegang. Apa saya nak sebut ni? Panggil pun panggil Pak Tuan dia. Apa saya nak sebut? Dia cerita macam ni. Kata dia, Allah Ta'ala ni bijaknya Allah Ta'ala buat, kata dia. Buah besar-besar, pokok dia batang kecil-kecil. Buah pokok besar-besar, buah kecil-kecil. Boleh tak? Kalau pokok besar-besar, buah besar-besar, tak makanlah kita. Kalau buah tembikai tu duduk kat pokok durian, cah liak lah kita, kata dia, tak makan buah. Nasib baiklah Allah Ta'ala buat pokok tembikai ni, walau buah besar tapi batang dia kecil, dia hanya menjala di tanah. Boleh kita makan tembikai. Dengar tu, ya Allah, ni kata ilmu nazar. Bijaknya Allah Ta'ala cipta. Nak buat apa tu? Semua tu kamu akan dapat tajid bidhi sun'an badi'an li kami. Pencipta yang sangat bijak. Allah. Pokok pula ada pokok yang buah dia macam kacang panjang. Dia ada selaput untuk panjat lah. Apa lagi tu? Anggur pun sama juga. Dia boleh panjat lah. Ya, tembikai tak panjat dah. Kalau tembikai panjat, untuh parah. Muncullah dia tak bagi pokok tembikai panjat. Kalau pokok tembikai panjat, pokok nyor pun tu bang. Berat tembikai. Apa saya nak cerita ni? Ni cerita tajid bidhi sun'an badi alaikam. Yang tu yang boleh cerita lah. Kenapa rambutan berbulu kan? Tu saya tak pandai. Tuan-tuan pandai syarah. Yang tu ya, ada benda yang kita tak kerti, nak tak akul dengan dia. Kaedah beriman macam mana? Allah cipta padanlah. Tu kita kena walaupun tak boleh tahu hikmah, ma khalaqta hadza batila. Itu prinsip. Tak ada lah engkau cipta ni ya Allah palsu, tak ada. Semua ada hikmah. Satu kat badan kita ni, yang mana tak boleh buang jangan buang. Maksud apa? Kita tak tahu apa hikmah dia. Jangan bulu yang kena buang tak buang. Ni cukok janggut licin. Siapa cukok nasib baik kena, nasib baik. Angkat ketiak tu dia macam hutan hujan. Apa? Hutan monsun tropika. Hutan hujan khatulistiwa. Tak faham. Dan yang lain apa dia tu hutan hujan khatulistiwa. Kalau hutan tundra, hutan pokok tirus, kawasan salji tu tak apa juga. Tak faham sudah bahasa tu. Ni hutan hujan khatulistiwa, hutan Amazon tu. Dia janggut licin. Mana yang sepatutnya kena buang, buang. Jangan tak buang, jangan buang. Itu lah. Pasal apa? Dia yang cipta kita, dia tahu apa yang tak elok, apa yang elok untuk kita. Siap. Itu janganlah gaduh-gaduh nak tatu, tak payah. Nak cerita apa? Yang tu yang kena ngaji syariat. Pasal syariat menyokong marifat. Yang tu pasal syariat memang untuk dapatkan tauhid Allah Ta'ala. Perjalanan di atas tauhid Allah Ta'ala mestilah panduan dia ikut panduan syariat Allah Ta'ala juga melalui Nabi SAW. Yang tu yang kalau orang dakwah marifat langgar syariat, sepak buang parit. Ada baru ni ada satu orang tu dia suruh saya tengok dalam YouTube. Ada nama apa?
Nur Mutiara. Oh, nama sedap. Nur Mutiara Makrifat. Tengoklah Ustaz. Dulu saya tengok, tapi tak tahu kata nama dia tu. Buka. Oh, dia cerita apa? Kita ni Indon. Faham tak saya Indon? Dia kata apa? Dia kata kita ni sebab terhijab Allah Ta'ala pasal kita kotor. Allah Ta'ala bersih, dia suci. Kita pun kena suci. Jadi nak suci macam mana? Jangan suka makan bangkai. Jangan sampai tahap dia jangan makan binatang berdarah. Oh, ni ajaran siapa? Takkanlah nak suci diri tak makan binatang berdarah. Ada orang macam tu lah. Ni kaedah siapa? Macam kaedah Buddha. Kaedah tu saya kata kalau macam tu tanya bagi soalan korban tu nak sembelih apa Pak? Mau sembelih bingkai, sembelih durian, atau mau sembelih lembu atau kambing? Merepek lah. Cara merepek tu. Ada pula kaedah nak bersih diri dengan tak makan benda berdarah. Tak nak makan sudahlah, tapi bukan itu syariat. Bukan itu syariat. Jangan pula kata nak bersih diri tak usah kahwin. Siapa? Kahwin ni benda kotor, ikut nafsu. Ada pula untuk potong buang kalau ada kerat pergi enjin. Kasar tu ayat tu. Itu pun ada guru saya mulut macam tu kan. Saya ni mulut ni masih ada guru yang cakap itu. Lekat saya. Buruk saya apa? Tuan-tuan tak kenal guru saya apa? Diam lah. Saya lah nak diam. Saya bukan nak buruk guru, biar buruk saya tau. Dia kata kerat buang. Allah Ta'ala buat itu tak ada manfaat ya. Ada tu. Tak ada buang tu nak beranak tu nak. Takkan yang tu menyebabkan kita kotor. Kotor tu hang salah guna. Tu kotor. Makan benda tak boleh makan, itu kotor. Bukan kotor ni makan benda berdarah. Berdarah maksudnya makan binatang kotor. Kahwin kotor. Itu jadi samanya budak tak kahwin. Siapa dia ajak tu? Oh, marah sikit lah sebab tu. Apa syariat dia ajak ni, syariat apa? Dia kata itu cara untuk menyucikan diri. Pasal tu kita kotor. Sucikan diri ni kenapa? Jangan cinta dunia. Bagus juga tu. Duit kita korban, bagi dia. Oh, orang yang dia ikut dia pun, orang pun tak faham kan? Dia dah terpedaya. Dia pun kotor. Dulu dia pun faham dia banyak maksiat tu takut lah. Tapi di atas kata-kata tu ada terkesan dengan dia. Dia pun tahu, oh ni lah guru syekh, bagus boleh bawa aku jalan yang baik, begini, suci bersih. Untuk tambah dosa tak semayang, begini. Cara nak suci macam mana? Kena bersih diri. Okey, jangan makan benda berdaging, puasa lah apa-apa. Kemudian harta kita, jangan cinta harta. Semua jalan pada Allah Ta'ala. Bagi saya tahu macam mana nak guna. Oh, habis jual tanah, jual yang rumah. Apa ni? Duduk rumah sewa ya. Macam apa? Bagi kat syekh ni. Syekh ni macam mana? Pening macam tu. Antaranya pening macam tu. Kalau bagi kat syekh betul macam mana sahabat bagi kat Rasulullah, alhamdulillah. Silakan. Dan dia bawa pun jalan betul. Dia taklah kata tak sah makan daging, tak sah menikah. Tak. Yang ni merepet, itu masalah. Nisbah korban harta memang betul. Sahabat korban segala-galanya, jiwa raga kan. Untuk Rasulullah, untuk Allah Ta'ala. Jalan dia bagi betul. Bukanlah maksudnya menafikan ada korban harta, kan? Tapi yang tengok dia ajar apa, dah dia dapat harta, dia buat apa? Itu kan. Satu kita pun kalau guru yang kita bagi kat dia, kita tak risau langsung nak bagi. Kita tengok memang bukan untuk kepentingan dia. Dia buat ni untuk apa? Rumah dia kita masuk tak ada apa. Saya pergi rumah Patih, rumah dia besar, anak ramai kan? Allah Ta'ala, saya duduk mengaji tadi pun anak dia ramai. Tuan-tuan rumah dia ada apa? Kosong. Ada kitab, dapur. Alah, bahasa saya kosong. Tuan-tuan main tu rumah saya. Macam gudang. Gudang tu pun macam-macam lah kan. Nak jauh punya. Tok guru dia tu yang saya kalau kenal guru, aku kenal memang hang guru. Baik, bagi siapa? Memang hang guru. Allahu Akbar. Ni kata kita tu kena duduk bawah pimpinan guru-guru yang itu. Oh, bayangkan, masya-Allah.
Dengan tu baru kita ada akal, baru kita nak betul jalan tu. Jadi asal kita nak bicara ni, asal nak sebut apa orang Ta'ala buat, semua dapat pertukangan indah. Sebut tadi tembikai, doyan, yang mana tak tahu tu wajib je iman, mesti ada hikmah, ada rahsia. Tak tahu kata Allah cipta, indah. Boleh ada bulu kat rambutan, tengok pulasan lain pula, bulu pendek pula, nangka lain, cepedak lain. Ish. La ilaha illallah. Tujuan dia bagi faham sunaan badi'an kami. Biji cepedak sedap, biji nangka sedap, biji durian awak belendia, pasti ada hikmah. Semalam saya dapat satu kongsi satu ilmu. Apa dia? Cerita lalat, bukan lalat biasa, Black Soldier. Lalat Black Soldier. Buat apa? Dia punya larva tu rupanya binatang makan. Dia untuk perebutan. Panjang cerita tu. Saya cerita tu pula. Sampai orang buat bisnes, jual dia, buat baja. Tak tahu, nanti cerita lain. Semua cerita lain. Kita kalau benda busuk, lalat main. Ni ada sejenis lalat, dia bukan suka benda busuk. Dia tak makan benda busuk, dia tak makan benda kotor, dia makan benda bersih. Cuma dia kalau dia duduk satu tempat, dia akan makan semua makanan tu, dia akan merebut dan tak akan ada benda busuk kat dia. Ada lalatnya tu. Ada. Dia panggil Black Soldier. Saya ada buat. Dia buat ke? Ada. Dulu dah saya buat. Boleh bagi makan binatang, bagi makan ayam, dia punya larva dia. Panjang cerita tu. Nak kata apa? Masya Allah. Orang Ta'ala buat tak sia-sia. Saya ngaji dalam kitab memang ada sebut pun. Kata apa? Ada cerita dalam kitab tu. Belajar tak belajar tauhid lah. Dia belajar. Kata orang Ta'ala buat tak pernah ada satu pun yang sia-sia. Itu ada satu orang ni, pandang murid ni, dalam dia belajar tu, kata orang Ta'ala buat tak ada sia-sia. Dalam kehidupan seharian tu, antara yang dia terpandang seekor kumbang apa? Kumbang yang ada kat tai lembu. Kalau kami belah hulu, kalau arwah batin tu disebut gabur. Gabur panggil gabur kan? Kumbang yang ada kat tai lembu tu. Kumbang kulit keras yang ada kulit kat tai lembu tu. Dia kata kumbang tai lembu, ada kumbang lah. Buat apa kumbang ni? Dia ada sampai pelakir tu. Tapi dia orang duk mengaji tauhid. Jadi kat orang tu, apa dia? Orang Ta'ala balakan dia dengan satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Kulit ni berkudir, dia merebak. Saya sebut meremah. Merebak. Penuh gatal. Jenuh cari ubat. Bertahun-tahun lama duk mengaji. Dia tak tahu lagi apa masalah dia sebenarnya. Tahun kedua tu, kemudian dipertemukan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan satu tabib. Tengok je kulit dia ni. Penyakit kamu senang ada ubat dia. Apa ubat dia? Tahu tai lembu? Ada kumbang kat tai lembu, kumbang gabur. Ambil, masak dia, goreng. Ambil abu dia, tumbuk, ambil abu dia, buang dalam minyak, baca Fatihah, selawat 3 kali, sapu dia. Bertahun ni, kat 10 tahun lebih sapu dia. Sembuh. Buat sekali sembuh sekali sapu baik tu kulit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala kerana dia bagi kita bukan ilmu yakin, ainul yakin, dia bagi pasal macam tu, kena kat kita. Bila kita rasa benda ni apa rupanya astagfirullah, mesti ada aku tak tahu. Nak sebut prinsip tu lah. Tu kita tak kenal apa hikmah. Jangan pelekeh makhluk orang Ta'ala bagi ni. Walaupun nampak ni buat apa orang gila buat semua aja katuk lagi mampu buang duk kacau orang tak tahu hanya buat sembang. Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Orang gila tanggungjawab jaga jangan dia buat kacau gitu. Ni lalat ni apa lalat ni? Jangan kata lalat ni apa-apa ni. Ada hikmah dia. Tak ada lalat penuh tai.
Yang tu saya ngaji pun ayat tu. Betul. Lalat tak ada penuh tai dalam dunia ni. Tai. Lalat ni lah jadi ejen untuk menukarkan tai ni kepada baja. Tak ada lalat habis tau. Ni busuk dia main. Tak ada lalat. Dia punya lava tu tak ada orang kata apa fungsi untuk tukarkan, untuk sekelkan balik tai ni jadi baja, tanah ambil pakai ulit guna apa macam itulah bahasa dia. Circulation untuk kehidupan kitaran Allah Ta'ala buat sistem bumi ni. Allah Ta'ala tak pernah buat dengan sia-sia. Semua ada hikmah belakang. Tak tahu, diam, dia tak bodoh kita. Iman kita macam mana? Iman wajib. Mesti ada hikmah dan rahsia. Ma khalaqta hadza batila. Itu disebut tajid bihi sur'an badi alaikam ni. Saya duk syarah itu. Tetapi kata dia, dengan dia lah tetapi di sebelah kata ada pertukangan satu hal. Lepas tu dah selesai itu kan, tak lagi. Pasal takat tahu kata ni makhluk utukangan dia indah, cantik, lawa, menakjubkan. Belum selesai lagi nazar tu. Apa dia? Tetapi dengan dia lah, dengan kita nazar ni dan tahu pertukangan ni terdiri tanda tidaknya dahulu dan baru adanya ini. Jadi dengan kita tengok ada pertukangan apa-apa ni, rumusan kita nak buat apa dia? Mesti ada pencipta satu dan tidak dahulunya. Maksud tidak dahulu ni mustahil makhluk ni ada sedia, kidam, jadi sendiri, berdiri sendirinya, mustahil. Lagi dan barunya, dan kita faham makhluk ni baru. Siapa? Duk ubah. Saya hidup, saya mati, saya tak ada besar, ada kecil, ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni, sentiasa berubah-ubah. Antara kesimpulan nazar ni apa dia? Dia bukan kodim, dia berubah, dia tak jadi sendiri, dia tak berdiri sendiri dengan zat dia, bukan dia zat tu sendiri, makhluk tu sendiri buat dia. Dan makhluk ni baru, mesti ada pencipta dia. Itu keputusan nazar yang nak diambil. Lepas tu wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Ni rumusan di atas nazar tu. Kalau tak reti hal lain nak pandai sebut lalat apa, durian apa, nyok apa, kita tak pandai sekalipun, tak pernah pula pendedahan ilmu-ilmu macam tu. Ambil ni apa dia? Tiap-tiap barang yang harus itu baru adanya. Wa kullu ma jaza alaihi al-kidamu wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Setiap benda, setiap barang yang harus baru adanya daripada dahulu, nescaya mustahillah atasnya sedia sekali-kali. Cuba bahasa dia klasik dia kan. Kalau asal Arab tu apa maksud dia? Setiap yang boleh jadi tak ada, pasal dia asal tak ada, lepas tu ada, akan jadi tak ada. Inilah nama dia baru, berubah-ubah. Yang inilah nama dia hadis kan? Makhluk semua hadis. Tadi pagi, ini dah duha, lagi tengah hari, semalam Rabu, ni Khamis, esok Jumaat, lagi petang, lepas tu malam kan, bertukar kan? Setiap detik berlalu dia. Tak ada kita duduk ni jam tak berjalan, tak ada. Matahari tak bergerak, tak ada. Mesti sentiasa berlaku perubahan, mesti ada pergerakan. Bahkan semua makhluk tak ada yang pegun, semuanya mutaharrik, semua bergerak. Bumi, bulan, matahari, cakrawala, semua bergerak. Galaksi Galaksi Bima Sakti, semua bergerak. Tak ada satu pun yang pegun. Bila bergerak ni apa faham? Semua makhluk baru, mustahil kidam. Nak kesimpulan tu. Bila mustahil kidam, siapa kidam? Allah saja kidam. Ma siwa Allah, makhluk ni semua baru. Tu antara kesimpulan nazar. Tu dia kata makhluk, setiap barang yang harus baru adanya, setiap benda yang memang harus ada maksudnya apa? Dia boleh jadi ada, boleh tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Ada boleh jadi tak ada. Itu maksudnya harus dan baru ada. Dan dia harus baru ada daripada dahulunya. Daripada dulu sampai sekarang, inilah hal dia. Apa dia? Dia baru ada. Dan dah baru lagi, berubah lagi, baru lagi, berubah lagi.
Antara makna baharu tu berubah adanya. Tu antara huraian baharu. Antara baharu, makna baharu ni berubah-ubah. Tu bahasa lain untuk orang kata apa, bagi masuk hati apa yang kata baharu tu. Baharu ni kullu ma yataghayyar. Setiap apa yang nama berubah ni adalah baharu. Kita baru. Kalau tadi lapak ni kenyang, tadi kenyang ni lapak balik. Tadi mengantuk ni tak mengantuk. Tadi tak mengantuk ni mengantuk. Tukar-tukar tu. Tadi tak faham ni faham. Ni faham dia tak faham. Tadi reti ni tak reti. Macam tu kan? Macam tu kan? Ni panas, sejuk. Sentiasa ada berubah. Jadi nak kata apa? Setiap yang baru, setiap yang berubah ni mustahil qadim. Mustahil qadim sekali-kali. Jadi kesimpulannya apa? Semua makhluk yang berubah ni, makhluk selain pada Allah Ta'ala, semuanya mustahil kidam. Tu siapa kidam? Allah jua. Maksudnya Allah jua ilah. Makhluk bukan ilah. Makhluk semua berubah. Makhluk semua baru. Makhluk sentiasa dalam keadaan mutaghayyir. Makhluk mustahil kidam. Bila makhluk mustahil kidam, hak kidam mesti ada. Allah jualah wajib wujud. Allah jualah zatul kidam. Itu dia punya kesimpulan daripada semua nazar kita. Dulu kecil, sekarang besar. Baru aku ni. Siapa lagi besar? Allah yang besar. Dulu janggut semua hitam, ni putih lah, ni putih lah ni. Jangan Allah bagi jadi aku. Ni dulu tak ada janggut, ni ada janggut. Ni Allah ya. Masing-masing semua berubah. Berubah itu jangan risau masalah berubah tu. Tapi risau kalau tak kenal siapa yang mengubah. Tu dia macam sipil. Jadi macam mana boleh ada janggut? Macam mana boleh putih ni? La ilaha illallah. Alam ni alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Jadi yastahilu alaihil kidam. Al-kidamu huwa Allah. Antara sekali lalu kesimpulan lah. Tu kata dia, mustahil sedia sekali-kali pada makhluk. Baik. Kerana itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang tidak sebut hadis pula. Jadi perkataan Syekh Ibrahim Al-Qani tadi selesai tu. Rumusan tang mana? Tang tengok diri kita alam atas alam bawah dengan ayat Quran yang kita bicara sebelum ni. Dah hadis sebelum ni. Jadi balik pada bicara kita tang mana? Masih masalah nazar. Nazar ni jalan untuk jadi makrifah. Sabda Nabi SAW, tafakkaru fi alaillahi wala tafakkaru fi zatillahi. Tu ya, lapar-lapar hadis umur ni banyak. Saya ada sebut, saya masyhur ingat dalam kepala, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ni tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi zatillah. Tu nama fi khalqillah. Oh, tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi khalqillah. Kata lama tafakkaru fi khalqillah. Oh. Kalau hadis tak serupa, semak. Kaedah tertib ulama ajar macam mana? Au kama qala. Cukup, selamat. Itu saya ajarlah sekali lalu kan. Adab kita baca hadis. Tu tutup guru dulu dia mana? Ni bertukar-tukar ni macam apa? Tu mungkin ada istilah riwayat. Kita bukan ahli hadis. Tanyalah ahli hadis. Kalau hadis tu kata tak ada hadis, aku tak pakai lah. Aku pakai tuk guru aku. Kata tak ada hadis. Macam ulama kita lebih percaya pada tuk guru kita. Yang orang rujuk hadis ni pun tuk guru dia orang kadang Google. Dia percaya dengan Google lagi. Biasa saya tu kan. Google tu dia terhenti di atas siapa yang program dengan Google tu, siapa yang buat apa soft copy dia kan, soft copy kan, siapa yang jadi programmer dia tu, siapa dia? Itu Yahudi. Beriman Yahudi juga beriman dengan hadis. Satu kita pegang ni dengan tutugu hidup, tutugu pula ambil riwayat mulut ke mulut. Macam mana pun di atas mungkin ada khilaf riwayat apa nak selamat. Au kama qala. Jadi ada matan yang saya pegang ni disebut dengan tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fi zatillah. Ada matan sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi duk sebut tu memang macam kitab lama.
Artinya fikirkan oleh kamu, berfikirlah kamu. Bila sebut fikir ni, tafakaru, fikir ni, fikir dengan istilah bahasa Arab, fikir sama dengan nazar. Nazar dan fikir makna yang sama. Jadi nazar apa dia? Tilik. Tilik dengan mana apa? Bukan tengok rupa, tapi tengok teknologi antaranya. Kalau sebut macam durian, kelapa ni, jangan tengok rupa. Rupa tengok tu memang nampak lah, tapi fikir teknologi. Sikit lagi kalau teknologi yang memang cerita dalam Quran. Teknologi apa? Teknologi nak simpan tanaman, hasil tanaman. Kaedah nak simpan, Quran sebut dalam surah Yusuf tu, fazaru fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Betul. Fama hasadtu, apa yang telah kamu tuai, fazaruhu fi sumbulihi, kamu biarkan dia tinggal kat tangkai dah. Cuma sebut dalam kitab tu, dalam Quran, fama hasadtum, hasada ni bukan pakai mesin kereng sampah kot ni, yang hasilnya duduk atas lori, tinggal padi lah ni. Itu tuai juga, tapi tuai tu bukan hasada. Hasada ni asal bahasa Arab, tuai, tuai yang ambil padi dengan tangkai dia, yang dulu kaedah dia tengah ambil tu banting. Mengerat. Kalau sini orang Panggil apa? mengerat. Ketam. Ketam padi. Kerat. Oh, ketam ada ketam macam tu. Ada agak ketam, tapi macam sabit tu panggil ketam tak? Oh. Dia sebelum banting tu panggil mengerat. Okey, siap. Okey, siap. Ketam lah tu kan. Macam ni ketam. Okey. Tapi nak cerita tu, fama hasadtum. Apa nak buat? Macam mana nak simpan lama? Fazaruhu fi sumbulihi. Kan Nabi Yusuf berlaku kemarau, subur 7 tahun, kemarau 7 tahun. Macam mana boleh simpan hasil 7 tahun? Fazaruhu fi sumbulihi, biarkan dia duduk di tangkai. Illa qalilan mimma ta'kulun, melainkan sikit yang kamu nak makan. Nak makan baru lerai, ambil masak. Dia boleh simpan. Sebut tu apa? Expired dia 7 tahun. Satu kurma tangkai dengan kurma madu. Kurma madu cepat expired, kurma tangkai tahan. Pasal apa? Duduk di tangkai dia. Tambah jemur kering-kering dengan di tangkai dia. Fazaruhu fi sumbulihi. Jangan kata dalam Quran, ulama-ulama kita duk explore, masya-Allah. Allah dia yang buat makhluk, dialah tahu apa hal yang ada pada makhluk. Nak cerita apa tu? Masya-Allah, la ilaha illallah. Allah yang buat, Allah ajar macam mana nak gunakan makhluk yang dia buat. Masya-Allah. Mujurlah kita dapat semua tu. Baik. Jadi asal nak sebut nazar adalah fikir. Fikir, nazar makna sama, asal nak sebut tu. Satu kalau bahasa Arab sikit, nazara, fakara mana sama. Maksudnya bila nazar ni dia ialah at-tafakkur fi halil manzur. Kalau fakara dia ialah juga at-tafakkur fi halil manzur. Maksudnya ada kita berfikir apa teknologi pada benda yang dilihat. Macam ni kita tengok kamera ni, tengok saja. Takkan tengok saja. Dia itu. Kadang saya sebut stand contoh, tengok tripod dia sudah. Mahal ni. Dia bukan tengok saja, dia tengok tu dia boleh nilai. Selalu orang duk pakai pesat tu lah. Ni pesat ni. Ni mahal ni. Cari biasa kedai tak jumpa ni. Macam tu. Kita tengok skrin, boleh tahu tengok skrin selalu khabar. Ni cantik skrin lah. Tengok walaupun kecil lawa. Dia punya gambar very sharp. Tu nazar, tu nama nazar. Kalau tak nazar tengok handset sikit-sikit kan. Nazar ni tengok semut. Tengok semut, nazar macam mana? Kita tengok dia jumpa, kita tabuk makanan, lagi dia panggil. Kita tak dengar bunyi pun, lagi kawan dia panggil.
Atau nazar. La ilaha illallah. Tak ada tiang Selcom, DG apa, tak ada mesej apa, tapi sampai. Dia interaksi pakai apa? Masya-Allah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kaifiat kita untuk dapat tauhid. Ni yang kata arafa nafsahu, arafa rabbahu. Disebut dalam matan tu arafa nafsahu siapa? Besar hari kat diri kita. Kalau kita dengan apa kita belajar ni, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa khalqahu arafa rabbahu. Siapa kenal makhluk boleh kenal Allah Taala. Faham makhluk juga ada sebut apa? Apa saya tadi? Siapa yang kenal makhluk di alam atas, alam bawah akan kenal Allah Taala. Tak mana kenal makhluk ni? Baru, mustahil, qadim, sentiasa berubah. Yang qadim Allah. Tu arafa rabbahu. Nah itu kaifiat nazar, kaifiat fikir. Baik. Inilah kata Imam Sanusi. Lepas tu mufid kan, mufid tu apa? Fit apa? Ada ya. Inilah kata Imam Sanusi, mufid syarah Ummul Barahin. Mungkin ada kitab tu, saya banyak ada tak pengetahuan tu kot. Mungkin ada nama, pasal disebut mufid ni syarah Ummul Barahin. Ummul Barahin memang Imam Sanusi. Ni syarah Ummul Barahin. Jadi syarah yang disyarahkan oleh Imam Sanusi sendiri. Mungkin kot. Pasal perkataan tu menunjukkan maksudnya tu. Saya tak ada kitab ni. Mungkin nama kitab tu mufid, berkata oleh Imam Sanusi, mufid syarah. Syarah bagi mata Ummul Barahin. Dia kata al-fi'lu huwal hadatsu wa huwa atharun dallu ala arba'atin. Oh, tu lain dah. Dia akan sebut bab tu, masih bicara bab ni. Bab nazar, cuma dia nak masuk nazar ni nak lebih memperhaluskan masalah nazar ni. Macam mana lagi kaifiat nazar untuk lebih teliti. Dengan nazar tu boleh kenal Allah Ta'ala. Jalan untuk arif Allah Ta'ala yang kita tak boleh kenal zat, tapi dengan tengok makhluk dibagi kita kaifiat fikir, kaifiat nazar ni boleh kenal Allah Ta'ala, insya-Allah. Dia nak bicara apa nanti? Bicara mengenai nama. Ada sekali lalu kita sebut dah pun awal kan. Nama, lagi sifat, zat, af'al. Dia akan faham, dia akan bicara situ. Setiap benda kita tengok nanti ada nama dia. Setiap benda nanti akan ada nama dia, ada sifat dia, ada zat dia, ada macam mana nak kait yang pada pencipta. InsyaAllah kita sambung situlah nanti. Pasal baca tu sakit tergantung. Sambung insyaAllah. Ada soalan? Cerita apa? Suruh dia belalang tak ada. Oh, tak habis dia. Oh, sorry. Oh. Ingat tadi dometik je. Ingat tak tanya domen. Pasal masuk cerita itik dia. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang tu ada orang perhati tak perhati, ada orang dengar ni tahu dia tinggal lah kan. Ni nak kutip sungguh sampai cerita monyet kerah tangkap belalang. Dia lari pasal cerita telur itik dia tu kan. Okey. Terima kasih. Kerah ni perangai dia memang tamak tu perangai. Perangai kerah ni tamak. Monyet pun sama. Dia tamak. Antara benda dia makan tu cerita telur itik dia tu, telur ayam. Untuk antara benda dia makan belalang. Belalang. Saya ngaji tu Al-Manzur Raja Ghazali ni kata kerah tangkap belalang mana? Tengok dia berlakon. Dia tunjukkan dia tak syarah. Belalang ada tangkap tu. Apa dia?
tamak, ujung-ujung habis lepas semua. Nak cerita pasal apa saya cerita tamak tadi Nak kenal Allah Ta'ala gilanya boleh satu pun tak boleh, bab wujud pun tak boleh hadir lagi. Kera tanggap belalang. Kera kena kera kita. Saya kena hak tu dulu, pedih kena hak tu. Kera kita ni ada. Pasal tamak, padahal satu tu pun belum hadam lagi, wujud pun belum hadam. Contoh saya sebut matahari kan, tengok alam atas. Nak kenal bintang astronomi, beli teropong nak tengok matahari pun hang tak boleh duk rasa Allah jadikan matahari untuk aku. Tak boleh, tak payah beli astronomi. Yang bagi hadir tu Allah Ta'ala bagi jadi matahari. Siang tengok matahari, malam tengok tanah. Tak apa, matahari atas tengok matahari, bawah tengok tanah. Aku daripada tanah Allah Ta'ala bagi jadi aku. Malam nak tengok apa? Tengok bini sudah lah. Buat apa? Aku makhluk, dia makhluk. Allah Ta'ala jadikan dia untuk aku. Dia tolong masak, dia tolong urus. Siapa urus sebenarnya? Allah. Tapi dia bagi melalui isteri, melalui anak, melalui tukang masak. Contoh melalui petani, melalui nelayan, melalui engineer. La ilaha illallah. Tu banyak sangat. Tengok bini sudah lah. Tengok sini apa? La ilaha illallah. Kenapa abang ni? La ilaha illallah. Kenapa abang ni pelik balik jadi gini? La ilaha illallah. Pasal apa? Allah Ta'ala bagi aku isteri ni, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi pertolongan demi satu pertolongan demi pertolongan. Kalau tidak susah aku nak kena basuh kain. Ni balik lagi nak lambat kain kat dia. Basuh. Saya tak apa ni, orang tak faham diam tu dah. Orang tengok la ilaha illallah. La ilaha. Tinggal rumah pun yang ni selesai, yang ni selesai. Ada yang tak selesai, bagi selesai lah. Yang nak pakai pek dah. Kita punya kerja, kita buat lah kan. Tengok ada benda yang kita punya kerja pun dia buat juga. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak lah. Alhamdulillah. Nak belajar apa? Belajar tengok tauhid tu. Tengok satu lah, atas tengok matahari. Nak cerita tu tadi lah, yang cerita yang tengah belalang tu. Atas tengok matahari, bawah tengok tanah. Malam tengok bini. Dah. Buat tu je ke? Tampak lagi kan. Itu nisbah tafakur kan. Nak saya bagi tu contoh lah satu. Fal yuqas malam yuqal satu. Tapi takut tu lah, dia tamak sangat satu tak dapat. Satu. Untuk tugasan lain apa? Zikir itu. Yang tu fikir tu apa? Dia fikir tak dapat tidak kena sertai zikir. Kalau tak ada zikir, dia tak boleh pergi ke Allah Ta'ala. Ya? Fikir. Lenyap, habis. Fikir. Ajar fikirlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahan kita. Ini habis cerita kera dekat dalam dekat tu. Lain, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. Ya, sebab saya balik ini ada kuliah kat pondok apa tengah hari malam. Jumaat pun nak pergi tu ada masa malam Sabtu ada kat Gerik. Jadi malam tu saya main sini, kita sambung subuh Sabtu lah. Jadi ada masa panjang sikit lah. Subuh kita sambung ni 9.30 sampai 12.30 tu macam mana jadual selalu saya kat sini. Hari Sabtu kita baca Diaul Murid dengan Sulam Muqtadi.